Di Malaysia, lepak mamak bukan sekadar makan, tapi adalah terapi. Pusat perbincangan tidak rasmi dan tempat melarikan diri sekejap dari realiti. Dalam video TV Rosak Studio kali ini, kita kupas kenapa rakyat Malaysia boleh duduk berjam-jam di mama hanya dengan satu teh tarik. Penuh jenaka, sindiran manja dan realiti yang semua orang pernah lalui. Lepak bukan malas, lepak itu budaya, mamak itu rumah kedua. Tonton sampai habis, sebab semua orang pernah cakap, minum sekejap je, las-las 4 jam sidai. Kenapa rakyat Malaysia suka lepak lama-lama di mamak? Senja tiba hujan renyai, langit gelap malam yang sunyi, teh tarik satu sudah memadai, tapi duduknya sampai 3 pagi. Di Malaysia, mama bukan sekadar tempat makan. Ya, dia adalah ruang terapi, pusat mesyuarat tidak rasmi dan kadang-kadang tempat melarikan diri daripada rumah dengan alasan pergi minum sekejap saja. Hakikatnya, kalau orang Malaysia kata lepak mamak kejap, itu boleh bermaksud 15 minit atau 3 jam setengah tanpa sedar masa berlalu. Sebab pertama, rakyat Malaysia suka lepak lama-lama. Di mama ialah konsep masa yang fleksibel. Di mama, masa tidak mengejar kita. Kita yang buat-buat lupa masa wujud. Tak ada siapa datang tanya bila nak balik. Tak ada waiter yang jeling sebab kita duduk lama dengan satu gelas teh tarik. Di mama, satu minuman boleh beli ketenangan berjam-jam. Ini pelaburan emosi, bukan pembaziran. Selain itu, mama ialah tempat paling demokratik di Malaysia. Tak kira kau pakai selipar, baju kerja atau muka baru bangun tidur, semua dilayan sama. Meja mamak jadi tempat orang cerita pasal kerja, cinta, politik, bola dan kadang-kadang teori konspirasi yang tak pernah disahkan sejak zaman sekolah. Lepak lama-lama sebab cerita belum habis dan setiap cerita mesti disudahi dengan ayat, kau dengar tak? Faktor seterusnya ialah teh tarik sebagai simbol perpaduan nasional. Teh tarik bukan sekadar minuman, ia lesen untuk duduk lama. Selagi gelas masih ada, kita masih pelanggan. Tak kisah ais cair, buih hilang atau teh dah suam. Selagi belum bangun, perbincangan belum tamat. Dan yang paling hebat, teh tarik ni boleh disambung berkali-kali. Macam cerita hidup kita. Mamak juga jadi tempat melarikan diri dari realiti sekejap. Di rumah, ada tanggungjawab. Di tempat kerja, ada tekanan. Tapi di mamak, semua jadi pakar. Pakar ekonomi, pakar bola, pakar politik, pakar kehidupan orang lain. Lepak lama-lama sebab di sini, semua orang ada pendapat dan tiada siapa benar-benar salah. Kecuali bila pasukan bola kalah. Yang paling lucu, walaupun kita tahu duduk lama-lama itu membazir masa, esok kita ulang lagi. Sebab mamak bukan soal logik, ia soal perasaan. Bila lampu terang, kerusi plastik berbunyi, dan bunyi sudu berlaga dengan cawan, hati rasa tenang. Lepak mamak adalah cara rakyat Malaysia berkata, aku penat, tapi aku masih mahu berbual. Ustaz, cuba tengok kedai mamak. Kenapa orang ramai suka pergi? Kita orang sampai fikir. Kaji. Dia kata, apa beza kedai Tom Yum, kedai mamak, kedai Korea, kedai ni. Beza yang menjadikan orang ramai pergi adalah kerana mereka ini customer service dia. Tak ada orang boleh lawan kedai mamak. Budak kita meniaga bukan kita tak nak support. Tapi muka macam FRU jaga stadium, kita tak daya, tuan-tuan. Panggil 10 kali tak datang menyampah kadang-kadang. Lek dia buat bodoh. Tapi cuba tuan-tuan duduk kedai mamak. Aneh, ya abang, tunggu lagi datang. Apa mau abang? Itu telur lembu ada kah? Telur lembu abang? Sekejap abang. Boleh masuk? Never say no. Masuk dalam, dia keluar. Abang itu telur lembu, habis sudah. Telur lembu pun habis, punyalah menipu kuat. Benda tu tak wujud pun, tapi dia never say no. Kita saja main kadang-kadang. Luluk budak-budak muda minum air secawan segelas je, tapi berjam-jam tak marah. Bodoh. Itu yang menyebabkan mereka boleh jadi maju. Sebab itulah menyantuni orang, melayan orang, ini mendatangkan rezeki dan juga kebaikan. Itu baru contoh perniagaan. Satu lagi sebab utama rakyat Malaysia betah duduk lama di mamak ialah tiada tekanan untuk cepat pergi. Di tempat lain kalau duduk lama sikit, mula rasa bersalah. Di mamak, tidak. Kerusi plastik mungkin berderit, meja mungkin melekit sikit. Tapi suasananya memberi isyarat jelas. Duduklah, tak ada siapa kejar. Bahkan pekerja mamak pun sudah hafal pelanggan tetap.
Selagi tak tidur di meja, semua masih dibenarkan. Mamak juga berfungsi sebagai ruang diplomasi rakyat Marain. Banyak keputusan hidup besar bermula di meja mamak. Tukar kerja, kahwin, putus cinta, bahkan rancangan bisnes yang tak pernah wujud. Lipat lama sebab setiap perbualan terasa penting, walaupun akhirnya ditutup dengan ayat klasik. Nanti kita fikir lagi, tapi yang penting, fikiran itu berlaku di mamak. Selain itu, mamak ialah tempat emosi dilepaskan tanpa dihakimi. Nak marah pasukan bola, boleh. Nak komplain harga barang, silakan. Nak cerita masalah hidup sambil pandang kosong ke jalan raya, tiada siapa tanya kenapa. Mamak menerima semua versi diri kita. Yang gembira, yang penat, yang keliru dan yang cuma mahu senyap sambil kacau air. Yang paling menarik, walaupun zaman berubah dan kafe hipster tumbuh merata, mamak masih bertahan. Sebab mamak tak jual gaya hidup, ia jual kehadiran. Kau datang tak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi diri sendiri, duduk, pesan minum dan biarkan masa berlalu perlahan-lahan. Di negara yang sentiasa bergerak laju, mamak adalah butang pos rakyat Malaysia. Fakta menarik tentang budaya lepak mamak di Malaysia. Satu fakta menarik yang ramai tak sedar ialah budaya lepak mamak hampir eksklusif kepada Malaysia. Di banyak negara lain, kedai makan berfungsi untuk makan dan pergi. Tapi di Malaysia, mamak berfungsi sebagai ruang sosial terbuka 24 jam. Ia bukan sekadar tempat jual makanan, tetapi tempat masyarakat melepas penat, berbual dan memperlahan hidup di tengah kota yang sibuk. Menariknya juga, kedai mamak ialah antara ruang awam paling inklusif. Tidak kira latar belakang kaum, umur atau status ekonomi, semua duduk di kerusi plastik yang sama. Tiada zon VIP, tiada meja khas. Ini menjadikan mamak satu simbol perpaduan tidak rasmi. Tempat rakyat bercampur tanpa protokol. Fakta lain yang unik ialah pelanggan mamak di Malaysia jarang dihalau walaupun duduk lama. Di banyak negara, duduk lama dengan satu minuman dianggap tidak sopan atau merugikan peniaga. Tetapi di mamak, ia diterima sebagai budaya. Malah ada pelanggan tetap yang duduk berjam-jam hanya dengan satu teh tarik dan esok datang lagi. Hubungan ini lebih kepada kepercayaan daripada transaksi. Malaysia ni ada satu tempat yang semua orang pergi. Melayu, Cina, India, kaya miskin, student ataupun CEO. Tak kira pagi, tak kira malam. Semua orang sanggup drive jauh-jauh semata-mata nak order roti canai dan teh ais. Hari ni aku akan bongkar 5 rahsia bagaimana mamak muncul sebagai raja ekonomi jalanan kita. Nombor 5. Faham dulu sejarah mamak di Malaysia. Menurut ResearchGate, mamak ini sebenarnya satu sistem ekonomi rakyat yang diam-diam menjana lebih kurang 8 bilion ringgit Malaysia setahun untuk negara. Yes gang, mamak bukan sekadar tempat order roti banjir tambah kuah kari, tapi sebenarnya dia adalah satu kuasa ekonomi yang gila power. Percaya atau tidak, kedai mamak ni sebenarnya bukannya franchise, tapi cara mereka beroperasi dah lebih kurang McDonald atau franchise-franchise yang lain di Malaysia. Sebab apa? Nombor 1, menu mereka hampir sama di seluruh negara. Nombor 2, rasa dan servis pun agak lebih kurang konsisten. Nombor 3, setiap kedai mamak nampak lebih kurang sama dari segi susun atur. Dan nombor 4, yang paling penting adalah kedai mamak ni dibuka 24 jam, sentiasa ada pelanggan. Tapi bezanya mereka tak perlu bayar yuran franchise atau ikut sistem ketat macam McDonald. Mereka bergerak secara bebas tapi tetap ada standardnya tersendiri. Sebenarnya kita memang nak diet. Kita nak hidup sihat, kita nak kurus, nak kurangkan gula, tak nak minum air manis, tak nak makan malam. Tapi makanan tu dia minta tolong. Tolong, makanlah aku. Macam mana? Satu lagi fakta menarik ialah banyak perbualan penting bermula di mamak. Dari perbincangan kerja, idea perniagaan hingga perbualan politik akar umbi, semuanya berlaku di meja mamak. Walaupun keputusan itu jarang dilaksanakan, proses berbincang itu sendiri memberi rasa kelegaan dan kebersamaan. Akhir sekali, mamak juga mencerminkan cara orang Malaysia mengurus tekanan. Daripada menyendiri, ramai memilih untuk duduk bersama, walaupun hanya diam dan menonton televisyen. Kehadiran orang lain, bunyi sudu dan aroma teh tarik sudah cukup untuk menenangkan. Lipat mamak bukan soal makan,
Ia soal merasa tidak keseorangan? Kesimpulannya, rakyat Malaysia lepak lama-lama di Mamax bukan sebab lapar semata-mata. Kita lapar untuk berbual, untuk didengar dan untuk merasa bahawa dunia boleh diperlahankan walau seketika. Di Mama, masa mungkin berlalu, tapi kenangan tetap tinggal. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Mei goreng mamak di atas meja. Malam panjang jadi teman setia. Bukan teh tarik yang buat kita leka, tapi rasa bersama yang sukar dicari di mana-mana.